الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه التابعين وإلى والدنا ومشايخنا ومعلمينا الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبي الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. اللهم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد فالحمد لله. Manusia dan manusia surau Al-Hidayah Al-Haji Al-Haji Al-Rahim. Kita dengan kuasa surau yang tergantikan kerimam kita bila dan haji bapak-bapak sesekalian rahmat Allah SWT sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dapat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikan kita kesihatan, keamanan dan taufik menghadirkan kita berjamaah di surau ini dan duduk meneruskan pengajian daripada kitab Tafsirul Munir, kitab yang telah disusun oleh Al-Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Nafa'ana Allah bi'ilmihi fid dharain. Amin. Tuan-tuan dan ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyambung tajuk daripada ayat-ayat yang menerangkan tentang haji, tentang haji, iaitu ayat daripada 196 hingga 197 surah Al-Baqarah. Telah kita lalui beberapa perkara penerangan tentang ayat itu dan seterusnya, iaitu mengenai haji. Haji iaitu binatang yang dibawa untuk fidyah tamattu'. Jika tidak dapat melakukan haji kerana tidak mempunyai binatang sembelihan atau tidak mempunyai harta untuk membelinya, maka wajib berpuasa 3 hari selepas ihram haji sebelum 6 hari bulan Zulhijjah, sebelum hari tarbiyah. Ya. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum. Itu sesiapa yang tidak mendapati haji binatang sembelihan ataupun tak boleh nak sembelih kerana tak ada kecukupan, maka berpuasa 3 hari. Itu memang diperintahkan itu dalam Al-Quran.
Belum wukuf 2 hari ke-8 dia kerja kemudian hari tarwiyah. Dinamakan hari tarwiyah yakni perihal memberi minum, kerana pada hari ini para jemaah haji mengambil bekalan air untuk minum pada hari untuk hari-hari berikutnya, ialah hari yang ke-8 yang disunatkan untuk keluar ke Mina dan hari Arafah. Selepas itu ia dalam menyempurnakan 7 hari lagi berpuasa bila pulang ke tempat asal. Bila pulang ke tanah air, dia tambah lagi 7 hari. Tilka asyaratun kamilah. Itulah dia semua 10 hari yang sempurna. Kalau tak dapat sembelih tindakan haji, kena buat haji tamattu. Jadi dia sebelum menjalankan haji, dia dah sembelih dulu datang tu, kemudian nanti dia balik dia berpuasa 3 hari, berpuasa 3 hari sebelum dia menyempurnakan hajinya, dan kemudian dia balik ke tanah air, dia puasa lagi 7 hari. Dan biasanya kita kalau datang ke Malaysia ni, biasa akan adalah sembelihan dam tu, dam tamattu sendiri. Tiga hari, 3 ayyam bil hajj, 3 hari semasa dia berada dalam tempoh dia mengerjakan haji itu, dan masa ba'atin idza waja'tu, dan 7 hari lagi bila dia kembali, itu tidak boleh dikurangkan. Kemudian dia juga mengisyaratkan bahawa pengganti sememangnya mengambil tempat sesuatu yang digantikan. Kedua-duanya adalah sama dari segi kelebihan. Sama ada satu orang tu menyembelih binatang al-haji ataupun dia berpuasa 10 hari. Jadi kedua-duanya sama dari segi kelebihan. Ihram untuk haji sahaja, kemudian diikuti dengan umrah selepas selesai mengerjakan haji. Yang kedua, tamattu. Tamattu sebenarnya ihram untuk umrah dalam bulan haji dari kawasan Miqat. Untuk jemaah haji yang bukan dari kalangan penduduk Makkah, kemudian ihram dari Makkah untuk ibadah haji. Orang yang melakukan haji tamattu dinamakan sebagai mutanaddi'. Berarti orang mendapat manfaat dan menikmati, sebab ia mendapat manfaat atau menikmati perkara yang dilarang terhadap orang yang sedang berihram, dan juga dari waktu dia bertahallul dari umrah hingga waktu dia mengerjakan haji. Tidak sama dengan orang haji ifrad. Jadi lama di dalam keadaan berihram tu menjaga perkara haram tu. Sementara kalau dia berada di tempatan sana, sekejap sajalah. Kalau kita ni datang daripada Malaysia umpamanya, kalau cepat masuk Mekah nak mengerjakan haji ifrad, lama dalam keadaan berihram. Jadi sebab itulah mudah melakukan tamattu. Lepas dia mengerjakan umrah,
sesudah bertahallul, dia sudah bebas. Kemudian tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tamattu' itu maknanya orang yang mendapat manfaat atau yang menikmati. Atau artinya ia bersenang-lenang dengan melakukan satu perjalanan sahaja untuk dua ibadat ini. Sedangkan sepatutnya dua ibadat ini memerlukan kepada dua perjalanan yang berlainan. Yang ketiga ialah haji qiran. Ihram untuk haji dan umrah serentak, atau ihram untuk satu darinya dengan diikuti dengan yang satu lagi pada tahun yang sama pada bulan haji. Antara tiga kaedah di atas, manakah yang paling afdal? Tengok mazhab. Terdapat tiga pandangan ulama. Pada ulama mazhab Hanafi, kenapa disebut Hanafi dulu? Sebab memang ikut urutan kepada mazhab Hanafi lah dulu. Kemudian baru mazhab Maliki, kemudian baru mazhab Syafi'i, kemudian baru mazhab Hambali. Ikut zaman itu zaman mazhab Hanafi. Sebab itu disebut mazhab Hanafi. Haji qiran adalah lebih afdal menurut pendapat mazhab Hanafi, diikuti dengan tamattu' dan kemudian ifrad. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikemukakan oleh Imam Al-Tahawi daripada Ummu Salamah. Imam Al-Tahawi ini tuan hidup dalam tahun 200-an Hijrah. Ambil sabda Rasulullah SAW ini sebagai qiyas. Rasulullah pernah menyatakan niat mengerjakan haji. Ini lagi, labbaika umratan wa hajja. Aku sambut seruanmu ya Allah dengan mengerjakan umrah dan haji. Jadi secara qiyas, itu yang Imam Syafi'i menggalakkan kita untuk melafazkan niat dalam ibadat-ibadat yang lain. Kemudian menurut ulama mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i boleh mengatakan bahawa haji ifrad adalah lebih afdal, diikuti dengan tamattu' dan seterusnya qiran. Ini kerana menurut pendapat paling sahih, Nabi SAW melakukan haji ifrad. Imam Bukhari, Imam Muslim menyebutkan riwayat bahawa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun haji wada', tahun haji wida'. Terdapat dari kalangan kami yang memulakan dengan umrah dan haji juga yang memulakan dengan haji dan umrah, sementara Rasulullah SAW memulakan dengan haji. Jadi Imam Syafi'i yang berguru kepada Imam Malik menggunakan dalil ini. Rasulullah SAW biarkan sahabat-sahabat mengerjakan tamattu', ada yang mengerjakan qiran, tapi Rasulullah sendiri buat ifrad. Padahal pergi haji saing-saing dengan Nabi. Kerana Rasulullah mengerjakan haji sekali je, dan dia bawa rombongan haji itu. Rasulullah sendiri bawa rombongan haji itu.
kemudian ifrad, kemudian baru qira'ah. Ini kerana tamattu' ada disebut dalam Al-Quran. Tambahan pula oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, pada tahun Haji Wida, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan haji dengan melakukan umrah terlebih dahulu sebelum dia berhaji. Bagi dia telah menyembelih haji, lalu membawa bersamanya sembelihan haji itu ke Dzulhulaifah. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkan daripada Jabir bin Abdillah bahawa Nabi SAW bersabda, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtul hadya la ja'altuha umratan." Maksudnya sekiranya aku sudah melangkah ke hadapan, aku tidak berpaling lagi selagi aku dapat menyembelih binatang sebagai bayaran dam, dan pasti aku jadikan dia sebagai umrah. Walau bagaimanapun, ayat tersebut tidak menyebelahi mana-mana pendapat dalam semua mazhab tadi. Ayat mana? Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menyatakan tentang tamattu'. Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hajj. Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj. Iaitu maka bagi sesiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, dalam bulan haji, famastaysara minal haji, wajiblah dia menyembelih korban dam yang mudah didapati. Jadi ayat itu tidak menyebelahi pun mana-mana mazhab. Sementara mazhab Hambali kata ini dalil keutamaan haji tamattu' kerana disebut di dalam Al-Quran perkataan tamatta'a. Sebab ia hanya mengandungi arahan supaya menyempurnakan ibadah haji. Arahan tersebut tidak menjurus kepada mana-mana pendapat yang dikemukakan. Sebenarnya semua itu bersumberkan kepada sunnah dan riwayat yang dinilai kukuh yang dapat dirujuk. Dapat dibacakan bahawa sesiapa mengerjakan ibadah umrah dalam bulan haji, kemudian dia pulang ke negeri dan rumahnya, selepas itu ia mengerjakan ibadah haji dalam tahun yang sama, tidak dianggap sebagai haji tamattu'. Pada pendapat jumhur ulama, pendapat itu ialah jumhur ulama mengatakan demikian. Para ulama hadis telah mengumpulkan berbagai riwayat hadis mengenai ibadah haji Rasulullah SAW. Riwayat yang paling kukuh menyatakan bahawa baginda memulakan ibadah haji secara ifrad. Kemudian baginda menyertakan ibadah umrah. Dengan demikian, i'tibar sebagai haji qiran. Dan sedangkan haji hal ini terdapat menyatakan bahawa baginda mengerjakan haji ifrad. Ia merujuk kepada cara baginda memulakan ibadah haji. Padahal haji qiran kan serentak. Niat haji dan umrah itu serentak dilakukan. Tetapi bila sahabat-sahabat tengok Rasulullah SAW buat cara macam tu, dah buat haji, buat umrah lagi pula, kenapa? Itulah sahabat melihat itu, itu yang diambil i'tibar ataupun diambil pengajaran, diambil istinbat bahawa daripada perbuatan Rasulullah ni
Rasulullah buat haji ifrad. Dia merujuk kepada cara baginda memulakan ibadah haji. Manakala pendapat mengatakan baginda mengerjakan haji qiran, dia merujuk kepada cara baginda memudahkan ibadah haji, iaitu dengan menyertakan ibadah umrah dalam haji sekalian. Yang ketujuh, waktu haji. Farasa al-hajju ashhurun ma'lumat. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, mengandungi unsur litorika hadaf, perkataan yang digugurkan. Ada perkataan yang digugurkan. Jangkaan asalnya ialah waktu a'malil haji ashhurun ma'lumat. Musim amalan haji ialah pada bulan-bulan yang dimaklumi. Al-hajju ashhurun fi ma'lumat. Haji adalah dalam bulan-bulan yang dimaklumi. Bulan-bulan tersebut ialah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Daripada awal Syawal itu dah masuk miqat zamani haji. Hingga 10 pertama Dzulhijjah. Menurut mazhab Syafi'i, tidak sah niat haji melainkan dalam waktu ini. 3 bulan dalam, maksudnya 3 bulan itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ini miqat zamaniyah. Jadi kalau niat dalam bulan-bulan itulah. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Bulan-bulan ashhur itu jamak kepada syahrul. Syahrul itu maksudnya ashhur. Menurut mazhab Syafi'i itu tadi, kita ni tidak sah niat haji melainkan dalam waktu-waktu dia, dalam tempoh itu. Dalam tempoh 2 bulan 10 hari itu. Tempoh yang kata lain, terakhir niat pada 9 Dzulhijjah itulah. Jadi, kalau orang sempat sampai ke Arafah pada 9 Dzulhijjah, kemudian dan dia berwukuf, maka dia dapat. Kemudian tuan-tuan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, amalan haji akan berakhir dalam 3 hari tasyriq. Bagi orang menonton bulan-bulan tertentu yang disebutkan di sini adalah berdasarkan pandangan jumhur ulama, kecuali ulama mazhab Maliki. Perkataan maklumat yang dimaklumi adalah sebagai pengesahan. Kita pun sebut maklumat. Saya dapat maklumat. Maklumat sebenarnya maklumat dalam bahasa Arab yang diketahui. Sebagai berdasarkan pendapat masyarakat Arab Jahiliyah yang mengatakan bahawa bulan-bulan tersebut adalah bulan haji. Mereka berpandangan sedemikian sejak dari zaman Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Dari turun-temurun, itulah dia tengok Nabi Ibrahim buat begitu. Sampailah 1000 tahun selepas turun-temurun. Ada yang berguru terus dengan Sayyidah Aisyah, seperti Masruq di tabi'in, berguru terus dengan Sayyidah Aisyah. Itulah bukan imam mazhab saja diambil perkataan mereka, tapi disebut juga ahli salaf. Tapi yang kita guna pakai ialah pendapat
pendapat daripada imam-imam mazhab. Menurut jumhur ulama, selain ulama mazhab Syafi'i, harus ihram untuk haji sebelum bulan-bulan haji. Ia dianggap ibadah haji yang tidak bertukar menjadi umrah. Begitupun hukumnya adalah makruh. Ini berpandukan kepada riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, adalah sunnah untuk tidak ihram haji melainkan dalam bulan haji. Dalam mazhab kita Syafi'i, untuk ihram haji dalam bulan haji lah. Tapi dalam mazhab yang lain, itu yang lain kata boleh, tapi makruh. Faedah menghadkan waktu haji dalam bulan-bulan ini adalah untuk menerangkan bahawa amalan haji tidak sah melainkan bila dia dilakukan dalam bulan-bulan tersebut. Adapun ihram pada bukan waktu haji adalah sah kerana dia adalah sekadar syarat untuk menunaikan haji. Ia boleh untuk dilakukan lebih awal sebelum menunaikannya. Ini seperti mendahulukan bersuci sebelum menunaikan salat. Itu dalam pendapat mazhab lain begitu. Dalam pendapat mazhab yang lain, dia kata sama macam untuk solat. Kan kita dah berwudu dulu, dah lama pagi yang wudu. Nanti zuhur terus dia sembahyang tak payah wudu lagi. Kata Imam Syafi'i, tidak harus seseorang memulakan ibadah haji sebelum bulan-bulan haji. Tak boleh ihram dulu. Belum masuk miqat zamaninya, belum masuk waktunya, belum masuk bulan Syawal, janganlah niat haji dulu. Tidak sah, belum sampai masa itu. Sekiranya dia berihram untuk haji, maka dianggap sebagai ihram umrah. Zahir ayat di atas membuktikan perkara ini. Sebab kerana Allah SWT berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui, itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian tuan-tuan, waktu haji telah ditetapkan dalam bulan yang sudah dimaklumi. Ihram untuk ibadat sebelum waktunya adalah tidak harus, seperti juga tidak boleh niat solat zuhur sebelum waktu zuhur. Jadi kita mengkiaskan dengan waktu zuhur, waktu sembahyang. Sementara mazhab-mazhab lain mengkiaskan dengan wudu. Niat ihram untuk haji adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksud dan sempurnakanlah ibadah haji. Antara ciri-ciri kesempurnaan ibadat itu ialah kehadiran niat. Ia adalah wajib ketika berihram berdasarkan kepada sabda Nabi SAW ketika menaiki melalui pintu tunggangannya, labbaika bihajjatin wa umratin ma'an. Jadi Rasulullah SAW nyatakan niat baginda itu, tuan, labbaika bihajjatin wa umratin ma'an. Aku sahut seruanmu ya Allah dengan menjalankan umrah dan haji sekali. Jadi inilah dia sebagai tanda niat itu. Rasulullah SAW sendiri pernah nyatakan, tetapi bukan solat, tetapi dalam haji. Dalam haji. Kalau puasa pun Rasulullah pernah nyatakan niat, tapi tidaklah nawaitu shauma ghadin macam kita sebenarnya niat tu. Dalam kisahnya Rasulullah SAW balik rumah, Rasulullah tanya ada makanan tak? Ada isteri bagi dia tanya, tak ada makanan lain. Kata Rasulullah, kalau macam tu aku berpuasa. Jadi Rasulullah menyatakan kalau macam tu aku puasa lah hari ni. Itu maknanya Rasulullah menyatakan niat dia. Sebab itulah Imam Syafi'i ambil istinbat itu, pengajaran itu maknanya boleh
menyatukan niat, melafazkan niat itu bagus. Itu maksud pertama. Kita tahu Allah SWT mengenai tajuk ini itu ada macam lagi, jadi kesamaran, pengembangan, silakan. Ini bukan berkaitan dengan ngaji. Ini berkaitan dengan zakat. Saya ditanya boleh tidak kita membayar zakat selain daripada pejabat utama. Maknanya kita gunakan waktu ini zakat ini zakat bagi hafiz kan kepada orang miskin. Yang kedua, jumlah pembayaran zakat adalah secara 2,5% dari segi pengukuran itu. Harga